Assalamualaikum. Untuk kelas kedua kita ni, kita bermula dengan forming of contract. Maksud macam mana kita nak buat sesuatu perjanjian ataupun sesuatu kontrak. Okey. Sebelum ni saya dah terangkan macam-macam definisi kontrak. So saya tak perlu nak terangkan lagi apa maksud kontrak, dan saya harap pelajar-pelajar semua dah faham tentang apa itu kontrak. Okey, kontrak ni apa, siapa yang berkata tu, kita jangan faham lah, dah kena baca sendiri. Okey, bagaimana kita bentuk kontrak? Sebenarnya kontrak help people exchange goods and service in the market. They are about promise that people make to perform certain action, but they differ from ordinary promise in that contract can be enforced in court. Okey, definisi untuk kita buat satu kontrak ni, sebenarnya kontrak ni untuk menolong seseorang tu untuk menukar barangan ataupun servis. Okey, kontrak adalah kita gunanya untuk menolong seseorang untuk menukar barangan ataupun servis. Ianya juga sebagai satu perjanjian. Okey, perjanjian di mana orang itu hendak buat sesuatu, perlukan sesuatu. Dan ianya berlainan daripada perjanjian yang lain, sebab perjanjian dengan kontrak ni boleh kita bawa ke mahkamah. Okey, jika salah seorang melanggar perjanjian tersebut. Okey, ini kita lihat bagaimana kita nak bentuk satu kontrak. Some contract can also involve promise not to do something. Okey, ada juga kontrak ni bukan perjanjian, tidak semestinya melibatkan perjanjian kita nak buat. Ada juga perjanjian di mana kontrak ni yang dia mengatakan dia tak nak buat. Dia dah buat perjanjian yang menyatakan dia tak nak buat klinik berhampiran dengan klinik orang sebelah dalam satu taman. Faham tak? Kadang-kadang ada satu taman, ada sampai 3-4 klinik untuk satu taman. Tetapi kita boleh buat juga perjanjian, kita boleh buat juga kontrak yang menyatakan bahawa kita syarikat ni tidak akan buat kontrak dengan tidak akan menubuhkan syarikat ataupun klinik dekat kawasan berhampiran selama 3 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Boleh juga kita buat kontrak macam tu. Okey, kontrak ni ada beberapa jenis kontrak. Okey, yang pertama adalah oral contract. Oral contract ni biasanya is an agreement entered into verbal by the parties involved. Kontrak secara percakapan, secara bercakap. Okey, bermaksud okey, saya setuju nak buat kontrak yang menyatakan bahawa klinik saya tidak akan buat di kawasan ini dalam tempoh 10 tahun. Okey, ini adalah perjanjian secara kontrak. Ada juga perjanjian yang dibuat secara bertulis. Ini sangat famous lah. Okey, sangat famous, yang biasa dekat Malaysia. Kita akan buat perjanjian secara bertulis. Term of agreement are recorded on paper. The advantage of written contract is usually provided clear evidence of what the parties agreed, or making it easier to the court of enforcement. Okey, biasanya kontrak secara bertulis ni lebih famous dan ianya lebih mudah sebab ia dah tunjuk apa syarat, apa bukti, dan ia mudah untuk kita bawa ke mahkamah. Dan juga ada juga kontrak yang tersirat. Kontrak tersirat ni adalah kontrak dengan gaya bentuk ataupun niat dia setuju nak buat kontrak, tetapi tidak secara bertulis. Okey, gaya badan dia bersetuju untuk buat kontrak tetapi tidak secara bertulis. Okey, ada satu juga kontrak yang kita panggil under seal. Is a written contract such as deed that need a red sticker or not placed beside the signature. Ini adalah kontrak yang under seal. Maksud kontrak yang dibuat tanpa ada tanda tangan. Okey, contohnya kalau awak dapat satu surat daripada bank atau daripada mahkamah, surat tu ada bertulis. Surat ini adalah sah untuk dibawa ke mahkamah walaupun ianya tanpa ditandatangani, surat berkomputer. Okey, itu kita maksud kontrak under seal. Okey, ini kita dah bincang banyak kali apa maksud kontrak. Kontrak adalah binding agreement ataupun satu perjanjian yang diikat lebih daripada dua ataupun lebih, dan ianya juga boleh kita bawa jika berlaku salah satu pelanggaran perjanjian, kita boleh bawa ke mahkamah. Okey, kontrak adalah salah satu pertemuan minda. Ini macam-macam lah. Okey, a contract be valid in law and can be implemented. Suatu kontrak adalah menjadi sah dari segi undang-undang dan boleh kita laksanakan. Okey, kontrak biasanya kontrak secara bertulis. Kriteria di kontrak ni adalah satu menjadi sah dari segi undang-undang dan boleh dilaksanakan. Okey, ini kriteria dia. Okey, ini adalah mereka-mereka yang terlibat. Okey, mereka-mereka yang terlibat dengan kontrak.
mesti ada offer, mesti ada penawaran dan mesti ada penerimaan. Okey, mesti ada tawaran, mesti ada penerimaan. Kontrak ni melibatkan dua atau lebih. Mesti seorang yang menawarkan, mesti ada seorang lagi yang menerima. Okey, seorang ditawar, seorang menawar, seorang menerima, jadilah ia satu perjanjian. Kalau tak ada yang tawar, macam nak dia menerima? Jika tak ada salah seorang, ia tidak akan jadi perjanjian. Okey, ini adalah elemen-elemen kontrak yang penting yang pelajar-pelajar kena faham, kena tahu, kena ingat. Ada 8 elemen-elemen untuk kita buat kontrak. Okey, yang pertama adalah saya cakap tadi mesti ada tawaran. Di bawah Akta Kontrak 50 Seksyen 2A, ia menyatakan bahawa apabila seseorang itu menyatakan kesediaannya kepada orang lain untuk melakukan atau menahan dia daripada melakukan sesuatu dengan maksud memperoleh persetujuan orang itu untuk buat sesuatu untuk menerima, maka bolehlah dikatakan bahawa untuk membuat cadangan. Okey, kontrak yang pertama mesti ada tawaran ataupun cadangan tawaran. Okey, cadangan tawaran bermaksud apabila ada orang yang dengan sukarela menawarkan sesuatu tawaran kepada awak, maka ianya adalah salah satu elemen dalam kontrak. Mesti ada tawaran. Okey, ada beberapa jenis tawaran. Yang kedua, tawaran secara bilateral. Ada kan, the offer that is made to be a specific person or group of person. Dan yang kedua adalah unilateral offer is made, the offer that is made to world large. Okey, apa bilateral? Bilateral ni adalah tawaran yang dibuat oleh seseorang individu, okey, ataupun berkumpulan. Okey, itu kita panggil bilateral. Jika tawaran ini dibuat oleh satu-satu yang luas, negara menawarkan perjanjian, itu kita panggil unilateral. Bilateral ni perjanjian yang ditawarkan, okey, oleh seseorang individu ataupun satu kumpulan. Kumpulan wang tabung haji menawarkan satu kontrak untuk memberi saham kepada awak. Ini adalah sebagai tawaran bilateral. Jika Malaysia menawarkan satu tawaran kontrak untuk awak dapatkan satu unit kapal selam, ianya adalah unilateral. Okey. Okey. Offer ataupun tawaran boleh kita terminate. Kita nak terminate. Kita dah dapat tawaran. Okey, kita dah dapat tawaran daripada satu kontrak perjanjian. Kita boleh terminate tawaran tersebut dengan beberapa syarat. Okey. Okey, tawaran ni kita boleh batalkan jika tawaran belum kita terima dia dah terbatal. Satu company offer pada awak satu kontrak untuk menyiapkan sebuah bangunan. Dia dah hantar surat tawaran, belum sempat awak nak menerima, dia dah batalkan sendiri. Okey, itu maksudnya tawaran tersebut batal. Okey, yang kedua, offer ataupun boleh terminate atau tawaran ni boleh terbatal dengan sendiri jika ada selang masa. Okey, majikan atau masyarakat ni menawarkan pada awak untuk kontrak pekerja selama 2 tahun. Tetapi ada selang masa setahun je. Lepas tu tahun berikutnya tak boleh buat kontrak. So ada selang masa dekat situ. Okey, kontrak itu batal. Dan tawaran juga terbatal jika salah seorang gagal memenuhi syarat. Okey, dalam surat tawaran. Okey, bila awak bekerja awak dapat surat tawaran. Betul? Dan dia dah listkan apa kena majikan. Jika salah seorang gagal mematuhi syarat, maka tawaran tersebut boleh gagal. Dan hilang upaya ataupun mental problem ataupun kematian, ini automatically lah tawaran tersebut gagal. Dan tawaran itu gagal jika tidak ada penerimaan. Okey, tak ada penerimaan. Okey, kalau tak ada penerimaan, tawaran tersebut kita panggil sebagai gagal. Okey, selain daripada itu juga ada tawaran balas. Okey, tawaran ataupun offer, tawaran kontrak awak terbatal jika ada tawaran balas. Maksudnya, majikan atau kontraktor tersebut tawarkan pada awak untuk siapkan bangunan dalam tempoh 1 bulan dengan harga sebanyak 1 juta. Awak pula tawar balas pada dia, menyatakan bahawa awak setuju untuk jadi kontraktor jika awak dapat kenaikan ataupun jika kos dinaikkan sebanyak 2 juta. Ada tawaran balas kan? Okey, maksud ianya adalah terbatal. Dan tawaran juga terbatal jika kita tolak. Okey, kita tolak tawaran tersebut, itu dia batal. Okey, ini adalah 7 elemen bagaimana suatu tawaran bila boleh kita tolak. Okey.
Okey.